berubah. Jadi saya rasa ngam-ngam 10.30. Saya ni cakap kadang-kadang walaupun tak ikut skrip tapi dia scripted at time. Jadi bos itu je. Saya rasa saya pun dah mungkin terlebih cakap. Mungkin ada yang, kerana selalunya saya guna teknik tempayan. Bila air dah penuh dia dah cut off. Kerana selalunya bila saya cakap orang bayar, tapi hari ni dah sajalah kan, bulan-bulan macam ni kan kita bagi free je lah. Ni dia cara dah ketawa kan. Kita dulu kita bercakap kan, kalau macam ni bercakap dah berapa puluh ribu masuk lah. Kalau nak buat dias pun kena bayar. Nak buat dias pun kena bayar kan. Buat dias pun kena bayar bang. Bukan free mah, ilmu mah. Certified agency trainer mah. Nak join Ikhtisas tu, kita dah ada semua siap. Kita ada buku kita. Kita ada semualah. Kalau you all masuk ni, sebenarnya saya tengok kan, walaupun benda ni nampak simple, sebenarnya benda simple ni lah yang akan mengubah diri kita. Kerana kita kalau kadang-kadang kita fikir terlampau rumit, kita tak akan ke mana-mana. Kita akan duduk kat situ je. Kenapa? Kerumitan itu yang membawa kita menjadi kita tidak, mana kata kita berada dalam kepompong yang sama. Okey bos, jadi kalau ada persoalan ke? Tak ada. Mantap. Soalan dia mantap. Okey, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Asalan yang sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Kalau sekiranya ada apa-apa soalan yang kita nak ajukan kepada Tuan Asalan kita ni, banyak pengalaman ni, jangan orang kata macam-macam ilmu di dada. Jadi anda boleh tanyakan sama ada melalui chat room ataupun anda boleh terus bertanyakan kepada Encik Asalan. Saya persilakan kepada mana-mana rakan niaga baru ataupun lama untuk bertanya kepada beliau lah terus InsyaAllah beliau, kita masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi untuk kita kongsikan. Saya buka kepada mana-mana rakan niaga untuk mengajukan soalan kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama lah. Silakan. Ya, Tuan Asalan daripada kerja banker kan? As banker kan? Yep. So bagaimana kita untuk menarik minat banker ni atau yang kerja office ni untuk jadi industri takaful ya? Macam Encik Hasan tu boleh tertarik memindah daripada dunia banker ni yang terkenal hebat glamour ni kepada industri keuangan takaful ni? Boleh sharing sikit? Pushing factor. Okey, terima kasih kepada YB Bazia. Pushing factor, pushing and pulling lah. Okey. Sebenarnya macam ni, kerja bank ataupun mana-mana tempat kerja lah, dia ada dia punya own pressure dia panggil kan. Sebenarnya kerja bank masa zaman saya lah, saya tak tahu zaman sekarang, tapi saya notice zaman sekarang pun lagi banyak dia punya job spec yang dia orang kena buat. Macam saya dulu saya banyak buat clearing department, saya buat teller department, dan saya ada buat macam report, dia panggil bab report, check punya management. Masa tu kita punya job seorang ni akan buat saya rasa hampir mungkin dalam 4-5 lah kerja dalam satu masa. Kalau siapa yang berada dalam zaman saya tu, tangan ni macam robot. Dia macam tu. Kita pakai calculator zaman tu. Kita belum pakai speed macam zaman sekarang ni, dia pakai speed kan, dia macam dia check apa semua, dia pakai mesin apa semua. Zaman kita dia manual. Dia tangan ni macam ni. Itu kalau saya buat kerja, dia laju sikit. Kalau sampai sekarang pun saya buat kerja laju. Bagus dia tu. Jadi oleh kerana that kind of pressure, saya rasa dekat sekarang ni pun dia orang banyak sampai satu pressure ni kita rasa macam kita dah jadi macam pressure cooker tau. Kita dah tak nampak dah, walaupun kita punya gaji kita ada certain kan, tapi saya punya that's why bagaimana seseorang tu bertindak dengan pressure yang dia ada. Saya resign pada bank ketika masa tu saya tak ada kerja. Maksud kata saya buat insurans lah, maksud kata orang kita tak ada kerja kan, maksud buat insurans ni tak ada kerja kan. Setengah orang dia resign dekat bank atau baru dia pergi dia pergi tempat lain baru dia resign. Okey. Saya nak kata macam ni. Macam saya balik pada tadi apa yang saya sebut. Cara kita berfikir, cara kita bertindak, dan apa yang kita nak. Kenapa? Walaupun you kerja bank,
mindset you mungkin tak sama dengan saya. Itu yang perlukan perubahan mindset dekat sini. Okay, contoh you duduk, katalah macam saya duduk kat bank. Masa tu lah gaji 400, mungkin masa ni gaji katalah, ini dah berapa tahun dah tahun tu 1990 kan. Dah 30 tahun. Dia punya gaji tu of course ada a big difference. Katalah hari ni gaji mungkin 3,000 lah kata kan. Kalau 3,000 tu yang saya kata, you kerja, sorry lah bukanlah ni saya bagi andaian macam saya, okay, pertama reason saya adalah kerana Islam. Minta maaf cakap masa tu saya dengar lah, pada masa tu saya memang knowledge tentang kita kata hukum mahkam ni agak very low. Jadi bila saya dengar satu word daripada masa tu Ustaz Samsuri yang masih ada lagi hari ni, dia kata apa? Sekiranya kita menjadi saksi pada mana-mana transaksi yang berteraskan riba, dosa itu seolah-olah orang yang mengamalkan riba, dan tidak akan masuk syurga orang yang masih lagi mengamalkan riba, kerana ni janji Allah. Tidak akan bangun seseorang itu melainkan bangun seolah seperti dirasuk oleh syaitan kerana amalan riba itu sendiri. Dan sesiapa yang telah pun yang telah bertaubat ataupun tidak lagi mengambil riba, maka segala dosa yang lalu balik kepada Allah. Tetapi siapa yang masih mengamalkan riba, maka kekallah kamu dalam neraka buat selamanya. Kita sebagai seorang Islam, tiba-tiba Allah bagi satu mesej yang keras yang mengatakan siapa yang mengamalkan riba, maka kekallah dalam neraka buat selamanya. Minta maaf lah, saya resign terus. Itu pasal saya kerja bank yang bukan Islam. Tapi kalau orang yang kerja bank yang secara Islam ni, bagi saya macam inilah. Pertama, kalau saya duduk tempat you all pun, saya akan cari platform yang, maksud kata platform ni, maksud kata you kena in position dulu diri you dalam bidang ni. Tapi macam ni lah, susah nak cakap. Kadang masa saya resign, saya tak ada persediaan apa tau. Tapi oleh kerana saya boleh cakap macam ni lah, saya cuma fikir yang Allah tu ada. Jadi berapa orang yang boleh fikir macam tu? Saya kalau wife saya ada, dia boleh cerita. Saya resign ketika tu tak ada apa benda, tak ada persediaan langsung. Sebenarnya percayalah, setiap kali kita buat kerana Allah, apa juga pun, you percayalah pertolongan Allah tu akan turun segera. Bukan turun lambat tau, dia turun segera. Dia macam tu. Jadi siapa-siapa nak cuba boleh. Tapi janganlah nanti kalau ada problem macam saya pula. Okey, adakah saya menjawab soalan tadi, Tuan Haji Bazihar? Boleh tak? Tu tengok gambar tengah bawa boat lagi tu. Okey, kalau ada soalan yang lain kepada Encik Salan kita, penceramah kita pada malam ni, kita buka lagi soalan. Ada soalan. Okey, silakan. Soalan daripada partner. Ada ke? Mana muka tak nampak? Rambut putih lah, tak nampak rambut putih. Tak ada. Oh ya. Dia Rambut dia bersinar-sinar tu. pertanyaan dia. Haji, baru bangun ke? Dah lama dah dengar dah. Aku nak tanya, mewakili ramai yang ada ni, ramai yang ada kat dalam ni. Dekat dalam ni ada berapa orang? Ada 40 lebih orang ni, kan? Yang kau dah berjaya dekat Tritier, dah berjaya melahirkan ramai orang macam kau orang dan sama level kan. Yang akan gatal masuk dekat Ihtisas ni apa hal? Itu betul lah, hal kau ni. Ada benda yang akan nampak ke dekat Ihtisas? Yang dia orang tak nampak ni, yang akan nampak ni apa yang Ihtisas? So kena explain benda ni. Kan? Ramai orang di luar kata, apa ni? Dia kata kau dah duduk, dah melahirkan ramai usahawan, kau pun dah berjaya. Dapat MRA lagi. Kan? MRA Presiden Club lagi macam-macam. Presiden Club. Biro negara lah, macam-macam tu. Apa lagi yang kau nak? Dalam industri ni, yang kita tahu, yang aku tahu, dia ada dua je. Satu, kalau you nak berjaya dalam personal, you kena jadi MDRT.
Kalau you nak berjaya dekat grup, you kena jadi MRA. You dah ada dah dua-dua ni. Apa hal? Aku nak tanya soalan ni, apa hal kau masuk Ihtisas ni? Jawab benda ni. Panjang soalan ni. Silakan, Sihat tak silakan. sihat? Tu soalan dia. Okey, macam ni lah. Kelas. Ada. Sebenarnya macam ni lah. Kita pertama sekali kita meraihkan perbezaan. Kita meraihkan perbezaan pandangan, pendapat. Dalam Islam pun menyarankan, kalau kita tengok bagaimana Islam itu begitu indah kerana kita sentiasa meraihkan apa juga perbezaan pendapat di antara setiap mazhab macam tu, ataupun setiap imam. Jadi cuma apa yang Tuan Haji Mat Shah, pertama terima kasihlah pada partner saya Tuan Haji Mat Shah atas soalan tersebut. Okey, saya kan kenapa, apa yang saya nampak, bila kita, minta maaf lah, yang ni bila dah tanya soalan kena jawab lah kan. Bila kita berada dalam satu aliran, saya sebut aliran lah, aliran tu saya dah pun berada pada tahun 2003 sampai tahun berapa, tahun 2019 ya. Sebelum saya fully dalam Ihtisas ni, bila saya tengok dari segi macam tadilah bos perkenalkan saya melahirkan dan apa macam-macam lah kan. Saya dah melalui sampai satu masa saya ada hampir 300 orang ejen dalam satu masa. Saya ada staff yang begitu banyak. Saya ada cawangan daripada kalau di Kedah ni saya ada di Alostar, saya ada di Sungai Petani, saya ada di Gombak, saya ada di PJ, saya ada di Kuala Ibai, Terengganu. Saya ada banyak cawangan masa tu. That's why ejen ramai. Tetapi, dia ada tetapi ya. Bila kita tengok sampai satu masa dia macam ada, kalau siapa yang dalam investment, dia panggil dia punya resistant. Dia punya resistant, dia tak boleh apa, dia dah peak lah, dia tak boleh pergi. Jadi bila kita dah kena resistant tu, tiba-tiba bila reject by resistance, apa yang dalam ni mungkin boleh faham lah. Bila once you rejected by resistance ataupun that peak, you akan automatic slowly down. Yeah. Bila once you go down, you akan mencari you punya support. Betul tak? Jadi sebenarnya saya rasa Ihtisas ni adalah salah satu support yang terbaik yang boleh akan spring up balik. Saya kata spring up. Kenapa? Kita tengok, kita jangan, macam saya kata tadilah, cara kita berfikir. Kadang-kadang apa yang kita fikir adalah kita fikir dalam pola ataupun dalam ruangan, dalam kotak yang terlalu apa? Kita tengok terlalu kecil. Mungkin bagi kita 20,000, 30,000, 50,000 ataupun 100,000 kita rasa dah besar tau. Tapi sebenarnya the value of income sebenarnya is unlimited. Tapi adakah pada hari ini, okey, saya cakap ni bukanlah saya cakap kosong. Benda ni kalau tuan-tuan yang mungkin ada dalam ni, you check lah the highest income paid to the top ranking of, kita kata leaders lah. Saya tak tahulah berapa banyak, tapi saya rasa belum cecah 1 million lah every month. Betul tak? Yeah. Sedangkan bukan, okey, bila orang cakap ni semua dunia lah apalah semua kan. Sebenarnya dalam Islam pun kata bila you boleh buat duit, kenapa kita tak buat duit? Kenapa? Kita perlu bersedekah, kita perlu membantu masyarakat yang di luar sana, betul tak? Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, betul tak? Tapi the way of system yang kita ada, kadang-kadang kita ada satu, macam saya kata tadi lah, dia sampai satu shilling. Satu shilling tu bila you sentuh, habis. Kan? Dan malah dia pecah. Minta maaf cakap, saya suka guna perkataan pecah dan perintah. Kan? Bila pecah tu, that's why adakah pada masa tu kita benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas macam inilah. Kita akan membenarkan pelepasan kepada sesuatu. Jadi saya jawab secara subjektif lah. Cerita dia, kalau saya sendiri saya boleh cakap lah secara ikhlas. Saya rasa macam tak payahlah kau orang pergi mana duduk dengan aku lah, macam tu lah kan. Jadi bagi saya is against my prinsip. Kenapa? Saya nak satu orang yang duduk dalam
di bawah saya nak dia berkembang dengan jauh, malah lebih baik daripada saya. Contoh macam tadi kan, saya bagi satu contoh, dia boleh berada sebagai sebagai apa? Ahli lembaga pengurusan. Kan? Ahli lembaga pengurusan. Tapi walaupun dia jadi ahli lembaga pengurusan, kita tak rugi apa-apa. Tapi kalau dia jadi ahli lembaga pengurusan, tiba-tiba pecah dengan kita, itu yang saya bagi pecah dan perintah. Siapa yang faham, faham je lah. Jadi dia macam ni lah kan. Benda tu mungkin dia tak berlaku pada masa ni. Macam kita katalah COVID. Oleh kerana COVID tak pernah berlaku pada tahun yang sebelum ni, kita tak nampak apa tu PKP. Kita tak nampak kenapa nak pakai mask. Benar tak? Kenapa kita perlu jarak sosial? Kenapa kita tak boleh balik rumah ketika raya? Kenapa kita tak boleh pergi tarawih? Betul tak? Kita selalu berfikir dengan persekitaran kita. Environment tu menyebabkan pemikiran kita berada dalam environment tu saja. Tetapi bila environment tu berubah, adakah kita mampu berubah lebih daripada apa juga environment yang kita ada? Minta maaf lah, bahasa saya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang terlampau tak boleh faham. Jadi itulah. Tuan Haji Mat Syah boleh faham kot? Okey, saya buka lagi kalau sekiranya ada soalan kepada rakan Memang itu. Jawapan yang diberi itu memang mantap lah. Kan? Pasal mantap tu sebenarnya dia ada banyak meaning. Kan? Jadi harap-harap ramailah di kalangan rakan-rakan kita tu dapatlah menerimanya dengan hati yang terbuka. Itu je. Kan? So, okay, thank you partner. Saya buka lagi jawapan yang menarik sebenarnya untuk kita berfikir sebenarnya. Yang penting untuk kita berfikir kan. Sebab kita kena fikirkan apa yang Cik Asalan cakap tadi. Sebab kita bukan sekadar berniaga untuk menjadi wakil. Di sini kita ingin berniaga, mengembangkan empire. Tetapi empire tu perlu dikekalkan. InsyaAllah. Itulah legasi anda semua. Jadi ada apa-apa soalan lagi daripada rakan niaga? Baru ataupun lama, saya persilakan. Okay, kita boleh ambil satu soalan lagi. Selepas tu saya recap dengan Encik Salan. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, mungkin saya minta kata penutup daripada Encik Salan sebelum kita tutup kita punya Business Opportunity Success Seminar malam ni. Mungkin nak bagi kata-kata semangat kepada rakan niaga baru yang mungkin ada dekat dalam ni. Masih ada lagi dalam ni, insyaAllah. Silakan Encik Salan. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita pun telah melalui satu daripada kita panggil peluang ataupun business owner synergy system program yang kita buat melalui Zoom. Ini pun salah satu contoh yang paling simple. Kalau dulu kita pernah tak guna sistem Zoom ni? Mungkin jarang ataupun ada tapi tak banyak kali, betul tak? Jadi benda ni macam tadi Tuan Haji Mat Syah, saya baru teringat. Kalau kita tengok, kalaulah kita melihat pada kegemilangan Islam pada satu ketika tu, adakah Islam itu bila dia berkembang, dia hanya berada di negara Arab? Contoh katalah Islam ni hanya untuk penduduk Madinah, hanya untuk penduduk Mekah, kan? Selepas itu Islam tak dikembangkan. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku kepada kerajaan Osmaniyah, dia menyampaikan Islam ni sampai ke sepertiga daripada dunia. Dan bagaimana kalau kita dengar pahlawan kita kata pahlawan Islam yang terkenal sebagai contoh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Salahuddin Sarpin pada malam ni kan. Jadi kenapa kita perlu menyampaikan Islam ni jauh ke pelosok dunia? Jadi adakah Salahuddin Sarpin tu pendekar lah dekat Jamin. Iyalah. Maksud kata kita dah ada pendekar. Tak, ini tambahan jawapan. Kita tengok apabila selepas kejatuhan Osmaniyah pada 1924 kan, kita tengok bagaimana Islam tu dah terhenti dari segi kegemilangan dia, dari segi kita penguasaan Islam tu sendiri, dan menyebabkan
Islam ni umpama buih. Di akhir zaman ni kan Islam ni umpama buih. Jadi adakah kita hanya nak menjadi buih-buih yang bertebaran, seolah-olah kita ni hebat, kita rasa macam kita ni dah berada dalam sistem yang hebat, tapi sebenarnya kita tak mengembangkan apa yang kita ada kepada tempat yang sepatutnya kita ada. Jadi dekat sini saya menyerulah, ataupun saya pun menyeru diri saya juga, kerana kita kena ingat, selalu kita dengar kan, if you cannot beat them, you have to join them. Betul tak? Jadi dalam keadaan ni saya patah balik. Kenapa? Saya tengok antara kelemahan saya adalah saya mempunyai satu, kita panggil apa? Mungkin dari segi kita punya cara bekerja kita ni kadang okey, kadang tak okey, kadang kita rasa kita kesorangan, kan? Mak Syah mungkin ketawa lah. Jadi platform dalam Ikhtisas ni, ini secara general lah. Platform secara Ikhtisas ni, dia sebenarnya seolah-olah kita mengumpulkan apa juga kemahiran yang kita ada, kekuatan yang kita ada, dan kita share apa yang kita ada. Macam malam ni saya berkongsi bukan untuk saya seorang ataupun untuk agensi saya ataupun untuk kita kata kita memikirkan untuk sesuatu saja ataupun sekelompok, tetapi pada hari ini kita nak benda tu lebih jauh lagi. Satu masa nanti mungkin CEO boleh ulas nanti. Ikhtisas ni bukan berada di Malaysia saja, kan? InsyaAllah ya. Jadi Ikhtisas ni adalah satu produk. Okey, saya kalau tengoklah, mungkin kita tak perasan. Pada hari ini beberapa syarikat yang bila beroperasi dalam suasana PKP, mereka tidak boleh produce ataupun tidak boleh beroperasi, tidak boleh meneruskan mereka punya perniagaan. Apa tindakan yang diorang buat? Diorang menukarkan perniagaan kepada benda-benda yang relate dengan COVID. Dia panggil COVID related business. Jadi COVID related business ni ada company yang dulu kalau tak salah saya buat automation, tiba-tiba buat mask kan. Contoh macam tu. Kalau company yang macam tu boleh berubah 360 degree, kenapa kita hari ni tak boleh berubah? Kan? Maksud kata kita tak sanggup untuk mengambil, untuk berubah daripada benda yang sepatutnya benefited dengan environment. Kerana suasana tu kita kena ubah ikut dengan suasana yang kita ada pada hari ini. Kerana kalau kita selagi kita tak ubah, saya ini secara general, sama ada yang dalam ni saya percaya ada yang student daripada UiTM. Saya ucap terima kasih kerana follow saya. Ada daripada grup apa ni, support resistance saya. Yang tu saya sebut macam tu lah, support resistance ni dia orang mungkin boleh senyum lah. Yang tu kita belajar lain. Dan juga daripada grup-grup mungkin daripada Indonesia kalau ada, saya punya saudara mara saya kemungkinan ada, mungkin dalam live. Jadi saya ucap terima kasih lah kerana follow. Kerana ni pun tak banyak grup yang kita edarkan kerana saya takut nanti link tu tak cukup kan. Tapi nampak macam ni boleh ni lagi lah. So tahniah lah saya ucap kepada Tuan CEO kita atas inisiatif yang berterusan, kerana itulah ni salah satu contoh kan. Kita kadang-kadang kalau kita seorang kita tak buat benda ni. Kalau saya seorang saya tak buat benda ni, saya buat benda lain. Je macam. Jadi bila kita ramai-ramai ni sebenarnya masing-masing dia umpama satu bangunan. Setiap sendi itu memperkuatkan sendi-sendi yang lain. Jadi kalau kita hanya ada satu sendi, kita duk harap sendi kita saja yang kuat, kan? Kita duk berasa kita je hebat. Sebenarnya kita rasa seperti mana kita kata susah nak cakap lah, nanti kalau panjang situ nanti ada yang terasa. Jadi saya rasa masih ramai dalam ni. Jadi saya memohon maaf sekiranya ada sepanjang saya punya briefing ni ataupun sharing, tapi tak ada lain yang saya niatkan agar perkongsian saya pada malam ini memberi sedikit manfaat. Kalau tidak pun akan menjadi satu titik perubahan kepada kita, sama ada kita terlibat dengan Ikhtisas ataupun kita tak terlibat dengan Ikhtisas,
Tetapi perkara pokok yang perlu kita ada adalah kita perlu ubah diri kita. Kerana sebaik-baik manusia ini, dia perlu mempunyai satu perubahan diri yang lebih baik daripada semalam. Sesungguhnya sesiapa yang tidak mempunyai perubahan lebih baik daripada semalam, maka celakalah kamu. Kan? Jadi saya sekali lagi lah mohon maaf sekiranya ada ayat-ayat ataupun perkataan saya yang menyinggung mana-mana individu, tak ada lain dan tidak bukan. Saya rasa saya tak berniat untuk kita nak compare. Macam saya katalah, kita meraihkan apa juga perbezaan pandangan, pendapat, kerana masing-masing mempunyai pandangan dia, masing-masing pendapat dia. As long as benda tu kita boleh memertabatkan sistem kewangan Islam, insya-Allah. Jadi sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Cik Salan dan alhamdulillah selesai sudah kita punya program malam ini. Tapi jangan lupa ya, kita masih ada lagi program bersiaran setiap hari Rabu. Jangan lupa hari Rabu kita akan buat secara istiqamah. Dan insya-Allah minggu depan kita akan temukan pula dengan Abang Jeb Abang Jeb daripada Petak Pahat. Abang Jeb akan bercerita dengan kita dengan tentang kehidupan dia bersama Takaful. Dan jangan lupa juga kita ada program pada hari Sabtu malam ini. Sabtu malam ini Tuan Haji Baziah akan bawa pula program macam mana kita nak tengok produk-produk ikhlas bersama, produk ikhlas dariku, dari sudut macam mana nak buat quotation tu, macam mana kita tengok kelebihan-kelebihan produk tu. Kita akan bincangkan nantilah. Kita akan buat brainstorming pada hari Sabtu malam ni. Nanti kita akan keluarkan jemputan, insya-Allah. Kita harapkan ramai lagi yang akan hadir pada program-program yang akan datang. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya akan biarkan video ini dalam masa 15 ke 20 minit. Jadi anda semua boleh berbicara dengan kita punya penceramah hari ini ya. Silakan. Ayat soalan tu memang tepat kan, kepada individu yang ditanya kan. Pasal melahirkan 5 orang ni bukan satu benda yang mudah. Thank you lah, thank you. Saya suka bila kita sampai tu.